Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Murni binti Muhammad Nur, nombor matrik 266971. Saya pelajar PJJ UM Pusat Kuantan, Grup Q. Saya akan membentangkan tugasan individu subjek GMGF 2014 Ekonomi dan Pembangunan. Tajuk tugasan saya adalah Pembangunan Dasar Fiskal di Malaysia semasa pasca COVID-19. Pengenalan pembangunan dasar fiskal di Malaysia. Dasar fiskal di Malaysia adalah salah satu elemen yang penting di dalam menjalankan agenda pembangunan mampan negara dari setiap sudut. Dasar fiskal di Malaysia ini juga dikenali sebagai dasar kewangan kerajaan, memberikan satu pendekatan yang penting untuk tujuan pembangunan negara dan juga hala tuju Malaysia pada hari ini. Terdapat pelbagai pendekatan dan juga rancangan kerajaan di dalam memastikan sumber kewangan negara akan terus stabil dan juga berada di tahap yang memerasakan. Namun begitu, dasar pembangunan terhadap fizikal negara ini berada di tahap yang membimbangkan apabila berlakunya gelombang COVID-19 sekitar 2 tahun lalu yang telah mengubah rancangan ekonomi di seluruh dunia termasuklah di Malaysia. Sebelum berlakunya wabak COVID-19 yang berlaku di seluruh dunia, kita melihat banyak rancangan yang telah dirancang oleh kerajaan dengan pelbagai dasar yang dirasakan boleh mendatangkan manfaat kepada rakyat dan dalam pada masa yang sama, ianya adalah untuk mengukuhkan dasar fiskal negara supaya negara dapat bergerak maju seiring dengan matlamat dan juga harapan yang ingin dicapai oleh kerajaan pada ketika itu. Cabaran utama kerajaan untuk mengukuhkan dasar fiskal negara setelah peralihan kerajaan berlaku pada tahun 2020 di mana setelah kerajaan mengambil pendekatan untuk mengelola situasi yang berlaku di dalam kerajaan pada ketika itu termasuklah di dalam membentuk dasar fiskal semasa pasca COVID-19. Walaupun pada ketika itu peralihan kerajaan berlaku secara tiba-tiba, namun sejak beberapa tahun kebelakangan semasa kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan selama 22 bulan, pelbagai permasalahan yang berlaku di dalam negara sama ada di dalam peringkat global dan juga berpunca daripada negara sendiri khususnya di dalam menguruskan kewangan negara. Idea dan andaian terhadap dasar fiskal di Malaysia semasa pasca COVID-19. Kemelut ekonomi di Malaysia bukanlah sesuatu yang baru berlaku. Namun, analisis yang dilakukan oleh Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan 2020 menyatakan bahawa semenjak negara dilanda wabak COVID-19 pada ketika itu, ekonomi Malaysia pada tahun 2020 adalah yang terburuk berbanding krisis ekonomi yang pernah melanda negara seperti pertengahan tahun 1980-an, 1990-an, 1997-an diikuti pada tahun 2001 dan juga pada tahun 2008. Pada kali ini, dengan berlakunya pandemik COVID-19, ianya jelas bahawa ekonomi Malaysia pada kali ini berada di tahap membimbangkan berbanding pada tahun 2003 semasa dunia dilanda virus SARS. Kerajaan perlu mengambil pendekatan dengan serius untuk menangani krisis ekonomi yang berlaku ketika badai COVID-19 semakin mengganas dan ianya bagaikan tsunami yang berlaku terhadap negara dan menjadi sejarah di dalam ekonomi dunia sekaligus keadaan yang berlaku ini akan memberikan impak yang besar terhadap sektor ekonomi negara dan rakyat dan pada masa yang sama ianya turut memberikan kesan terhadap kehidupan sosial masyarakat di negara ini. Krisis ekonomi yang berlaku pada hari ini berada di tahap di mana keadaan ekonomi di negara kita semakin gawat dan kita dapat melihat kepada permulaan wabak COVID-19 ini berlaku, industri pelancongan adalah yang paling awal terjejas kerana kerajaan telah menyekat segala pergerakan rakyat untuk melakukan segala aktiviti yang berkaitan dengan aktiviti pelancongan. Dalam pada masa yang sama, jumlah kerugian keseluruhan tersebut merangkumi kepada individu yang bekerja di dalam sektor pelancongan yang kehilangan kerja, aktiviti perniagaan di pusat pelancongan tidak beroperasi dan juga pembatalan tempahan produk pelancongan serta pemotongan gaji pekerja di hotel khususnya. Hal ini berlaku kerana kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP berkuat kuasa di seluruh negara untuk mengekang penularan wabak COVID-19 yang berlaku. Analisis terhadap faktor penularan COVID-19 di Malaysia.
Jika diimbas kembali bagaimana wabak COVID-19 ini memberi kesan yang besar terhadap pembangkitan ekonomi dan juga menjadi ancaman kepada populasi manusia di seluruh dunia dengan pantas sekali dan oleh kerana 3 faktor utama yang boleh menyokong kepada hubung kait ekonomi. Pertama adalah disebabkan oleh faktor globalisasi yang telah menjadi amalan masyarakat di seluruh dunia sekaligus ianya akan membentuk satu hubungan kontak dan hubungan secara terus bersama manusia sama ada di dalam individu bersama individu maupun individu bersama kelompok-kelompok manusia yang tertentu kerana World Health Organization (WHO) telah menyatakan bahawa wabak COVID-19 ini lebih mudah tersebar dengan sentuhan sesama manusia. Faktor kedua adalah menjurus kepada tahap pembiakan virus COVID-19 yang lebih cepat dan juga ianya mampu untuk mewujudkan varian-varian baru yang semakin berbahaya dan terkini seluruh dunia sedang mengalami gelombang virus COVID-19 di mana varian-varian baru telah dikenal pasti merebak ke seluruh negara seperti varian Delta, Delta Plus dan juga Lambda yang dikatakan kebal dengan vaksin. Faktor yang terakhir adalah coronavirus ini sangat sukar untuk dikenal pasti kepada tahap jangkitan dan juga simptom-simptomnya kerana pada awal kemunculan virus ini tiada gejala yang dapat dikesan oleh pakar perubatan sehinggalah WHO menjelaskan bahawa simptom jangkitan akan berlaku selama 5 hingga 14 hari untuk disahkan dan 80% daripada jangkitan virus ini adalah pesakit dan akan mengalami gejala ringan maupun tidak ada simptomatik dan 15% daripadanya gejala berat dan 5% daripada jangkitan adalah berada di tahap kritikal. Isu yang berlaku terhadap dasar fiskal di Malaysia semasa pasca COVID-19. Bank Negara Malaysia 2020 menjelaskan bahawa kerajaan perlu peka di dalam menghadapi situasi semasa dan juga perubahan yang berlaku terhadap ekonomi negara. Krisis fiskal yang berpanjangan akan mengakibatkan defisit semakin meningkat sekaligus akan berlakunya inflasi. Besar kemungkinan krisis kewangan yang berlaku pada hari ini akan menjadikan negara akan menanggung bebanan hutang yang sangat serius sekaligus ianya akan turut memberikan impak dan juga kesan terhadap rakyat kerana mereka pula harus berkorban demi negara untuk membayar hutang yang kian meningkat. Krisis fiskal yang berlaku terhadap ekonomi berkemungkinan hutang negara akan bertambah sekiranya kerajaan masih lagi tidak dapat membendung masalah ekonomi yang diakibatkan oleh penularan wabak COVID-19 di seluruh negara yang menyebabkan defisit belanjawan negara. Sekiranya kerajaan masih lagi gagal untuk mencari penyelesaian terhadap bebanan hutang yang ditanggung dan juga mempunyai keberhutangan yang sangat tinggi, ianya akan menyebabkan daya tahan ekonomi semakin menurun. Dengan menyaksikan pelbagai perniagaan yang gulung tikar dan menyebabkan kadar peratusan pengangguran di negara ini kian meningkat, yang akan menyebabkan rakyat hanya dapat bergantung harap dengan bantuan kerajaan seperti BPR, Pemerkasa, GPK, iCitra, iSinar dan sebagainya. Penyelesaian terhadap isu dasar fiskal di Malaysia semasa pasca COVID-19. Ainul Ilyamur Suzuruddin 2021 menjelaskan kerajaan menghadapi kesukaran untuk menstabilkan ekonomi akibat daripada penularan wabak COVID-19 yang masih berada di tahap yang membimbangkan dan pada masa yang sama kerajaan juga terpaksa menaikkan had statutory dengan membuat pinjaman berkala untuk menyalurkan bantuan terhadap rakyat. Muhammad Zaki Zainuddin 2020 menyatakan Malaysia memiliki kemampuan untuk menangani krisis kewangan negara dengan melakukan pelbagai pendekatan yang berupa dasar-dasar kewangan negara yang seimbang dan juga mampan yang relevan semasa pasca COVID-19 sedang berlangsung. Pada masa yang sama juga, kerajaan Malaysia perlu lebih peka terhadap keseimbangan pembentukan dasar kewangan negara seperti contoh yang dinyatakan adalah dengan membentuk kepada rangka kerja kewangan negara yang memberikan impak yang besar kepada kewangan negara semasa pasca COVID-19 berlangsung seperti contoh adalah dengan kerajaan untuk memastikan rakyat akan dapat menyeimbangkan dasar kewangan negara adalah melaksanakan moratorium kepada rakyat Malaysia di seluruh negara. Dalam konteks dasar fiskal, moratorium tidak boleh disamakan dengan grace period atau dikenali sebagai tempoh penangguhan kerana fungsi dan juga cara pelaksanaan juga berbeza terhadap sesuatu perkara tersebut. Grace period ini adalah merupakan satu tempoh masa yang ditawarkan oleh pihak peminjam seperti bank untuk tidak mengenakan sebarang bayaran ataupun caj serta penalti terhadap peminjam yang tertunggak
oleh pembayar dan tiada faedah yang akan dikenakan terhadap pembayar seperti mana moratorium yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Analisis kemungkinan terhadap dasar fiskal di Malaysia semasa pasca COVID-19. Hasil daripada laporan tinjauan fiskal dan juga hasil kerajaan persekutuan, hasil kutipan kerajaan pada tahun lalu terjejas akibat daripada kurangnya penerimaan perniagaan, pelancongan dan juga perdagangan akibat daripada sekatan pergerakan di seluruh dunia yang dilaksanakan untuk mengekang penularan wabak pandemik COVID-19 dan ianya telah menjadikan pergerakan individu terbatas dan juga terhad. Impak COVID-19 telah menyebabkan harga minyak mentah juga turut menjadi rendah dalam anggaran $40 setung. Namun begitu, kerajaan bergantung sepenuhnya terhadap kutipan cukai yang dijangka terus menjadi penyumbang utama terhadap pendapatan kerajaan persekutuan walaupun jumlah keseluruhan hasil yang dikutip oleh kerajaan menurun sebanyak RM153.3 bilion sama dengan 67.4% berbanding 5 tahun sebelumnya, iaitu hasil kutipan kerajaan persekutuan adalah sebanyak 75.8%. Untuk menyelamatkan keadaan negara, kerajaan telah mengambil langkah dengan melaksanakan kitaran balas melalui pelbagai pakej rancangan dan juga pelan pemulihan ekonomi pada tahun 2020 dengan tujuan untuk memastikan impak krisis COVID-19 tidak memberikan kesan yang buruk kepada perniagaan di dalam sektor dan pada masa yang sama, ianya adalah untuk membantu isi rumah dan juga kepada individu seperti bantuan tunai secara one-off, moratorium terhadap bayaran balik pinjaman yang dan juga penstrukturan langkah cukai. Antara pelaksanaan yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk membantu golongan ini adalah dengan memperkenalkan bantuan GKP, Permerkasa, bantuan prihatin dan sebagainya. Kerajaan melaksanakan pelbagai rangsangan inisiatif kepada rakyat kerana kerajaan sedar bahawa dengan krisis yang berlaku pada hari ini, kerajaan menjangkakan bahawa jumlah hasil pendapatan negara akan terjejas dengan ketara untuk jangka masa yang panjang dan ianya dipengaruhi oleh pengurangan perniagaan, pelancongan dan juga perdagangan yang telah menyekat semua aktiviti dan juga pergerakan individu. Pada masa yang sama juga, hasil cukai pendapatan negara dan juga kutipan duti turut mengalami pengurangan akibat daripada harga minyak mentah yang berada di paras rendah. Cadangan. Melihat kepada permasalahan yang berlaku, antara cadangan yang boleh diketengahkan untuk mengukuhkan kepada sistem kewangan negara semasa pasca COVID-19 ini adalah daripada pelaksanaan kerajaan di dalam memastikan dasar fiskal negara berada di dalam keadaan yang kukuh. Sebagai contoh, di dalam mencapai segala aspek pembangunan, kerajaan juga dilihat mengkaji segala bentuk perbendaharaan di dalam semua sudut dan apa yang lebih diberi perhatian adalah mengenai bajet berasaskan outcome atau lebih dikenali sebagai outcome based budgeting (OBB). Outcome based budgeting (OBB) adalah salah satu inisiatif kerajaan Malaysia di dalam merealisasikan segala agenda pembangunan di dalam negara dan dengan adanya pelaksanaan OBB ini, maka ianya akan memberikan penekanan secara keseluruhan kepada impak dan juga keberkesanan program berbanding mementingkan perbelanjaan dan juga output kerajaan. Pembentukan OBB ini dilihat banyak memberikan kelebihan kepada sistem kewangan negara kerana ianya dapat memberikan banyak manfaat kepada sistem kewangan negara dan antaranya adalah dengan pembentukan OBB ini ianya akan menjadikan pengurusan kewangan negara akan lebih tersusun dan sistematik. Kerajaan dapat menyediakan bajet pada seluruh kementerian kerana OBB ini perlu dibuat mengikut rolling plan selama 2 tahun sejajar dengan rancangan pembangunan 5 tahun yang telah ditetapkan oleh kerajaan, sekaligus menjadikan OBB ini lebih praktik untuk digunakan kepada negara pada masa kini. Sejajar dengan pembangunan yang dirancang berbanding dengan menggunakan modified budget system dan juga program performance budgeting system kerana ianya dapat membentuk hala tuju yang jelas berkenaan dengan sistem pentadbiran kewangan negara untuk jangka masa panjang dan juga untuk jangka masa singkat. Kesimpulan, secara keseluruhan wabak COVID-19 telah memberikan impak yang besar kepada negara pada hari ini. Ianya bukan sekadar menjejaskan kehidupan manusia dengan meragut nyawa, malahan implikasinya turut berlaku terhadap ekonomi negara. Tidak banyak yang dapat dilakukan oleh kerajaan pada ketika ini kecuali dengan merangka satu inisiatif yang mempunyai fungsi untuk menstabilkan keadaan ekonomi negara. Fungsi penstabilan kerajaan adalah untuk membentuk ekonomi yang mampan kepada negara dan juga rakyat
dan kita juga dapat menilai bagaimana fungsi penstabilan ini dapat ditambah baik supaya ianya selaras dengan keperluan dan juga kepentingan ekonomi negara ketika pandemik COVID-19. Selain itu, kerajaan perlu menyemak kembali akan dasar-dasar ekonomi yang masih relevan untuk digunapakai pada waktu ini di mana ianya adalah waktu yang sukar kepada kerajaan untuk mengekalkan momentum kestabilan ekonomi akibat daripada kemelesetan ekonomi dunia yang semakin membimbangkan. Kerajaan kini perlu lebih kreatif di dalam mewujudkan dasar ekonomi yang mampu memberikan pulangan yang terbaik kepada negara dan juga rakyat supaya kedua-dua belah pihak mampu untuk merasakan faedah yang diperolehi dengan sokongan fungsi penstabilan kerajaan. Tindakan kerajaan di dalam mengambil langkah yang bijak untuk membiayai projek dan juga aktiviti yang melibatkan kos yang tinggi dengan lebih berhemah dan juga tidak tergopoh-gapah di dalam melakukan keputusan yang melibatkan pendapatan negara lebih-lebih lagi pada ketika ekonomi tidak menentu. Sekian saja pemetangan daripada saya. Sebelum berakhir, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Puan Hamidah binti Ramlan di atas segala tunjuk ajar berkaitan subjek ekonomi dan pembangunan. Sekian, terima kasih.